Parlimen untuk penggal yang ke-15. Negara ini amat bertuah kerana berpeluang untuk bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong Sultan Ibrahim yang akan memerintah selama 5 tahun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi tahniah kepada Baginda Tuanku atas pelantikan sebagai Tuan Agong yang ke-17. Seperti mana yang kita tahu, Baginda seorang yang berjiwa rakyat dan sentiasa prihatin dengan nasib rakyat semasa menaiki takhta sebagai Sultan Johor. Saya amat yakin Tuanku akan membawa roh dan gaya pemerintahan yang sama sepanjang 5 tahun. Saya juga ingin memanjangkan jemputan kepada Baginda Tuanku untuk mencemar duli dan melawat Pulau Langkawi yang menjadi permata pelancongan negara. Saya yakin ribuan rakyat Langkawi akan menyambut kehadiran Baginda Tuanku dengan meriah dan takzim. Buat makluman Dewan Yang Mulia ini, Raja Norway, Raja Harald V telah bercuti ke Langkawi baru-baru ini dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Maliha untuk rawatan implan perentak jantung. Baginda telah dimasukkan ke wad biasa kerana tiada wad diraja atau wad untuk tetamu kehormat dari negara luar. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai ketersediaan fasiliti-fasiliti kesihatan awam dan jumlah doktor pakar yang ada di Langkawi. Bersediakah Pulau Langkawi untuk kes-kes yang membabitkan kecemasan kritikal, bukan sahaja untuk rakyat, malahan BBIP dari dalam dan luar negara. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjemput syarikat-syarikat GLC untuk melihat kepada Pulau Langkawi sama ada boleh didirikan tourism hospital ataupun health hospital. Seterusnya, saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada beberapa isu terkait dengan Kementerian Kerja Raya. Tentu sekali jika disebut mengenai kementerian ini, tentunya kita akan terbayang jalan raya walaupun skop kementerian ini lebih besar, membabitkan bangunan-bangunan persekutuan, namun izinkan saya untuk meluangkan lebih masa mengutarakan isu kualiti jalan raya di negara ini. Setelah lebih 60 tahun merdeka, negara menyaksikan pembangunan yang pesat dan ini membawa kepada aspek perhubungan antara negeri-negeri. Jalan raya dan lebuh raya dibina bagi tujuan ini. Menurut laporan sebelum ini, panjang keseluruhan lebuh raya dianggarkan sekitar 65,000 kilometer, lebih panjang daripada lilitan bumi. Apakah ada plan untuk menguruskan kesemua jalan di negara ini? Mengambil kira usia jalan yang berpuluh tahun telah terbina. Bagaimanakah amalan-amalan di negara ini di negara lain berbanding dengan negara kita? Umum mengetahui ada beberapa pihak yang menyelenggarakan jalan di Malaysia, antaranya pihak negeri, perbandaran dan pemilik jalan yang lain. Menurut laman web JKR, agensi itu menyelia jalan persekutuan, jalan ke kawasan industri dan tanah rancangan serta jalan-jalan negeri. Namun ini menimbulkan kekeliruan kepada rakyat yang tidak sedar atau tidak tahu pemilik jalan. Apakah ada kewajaran untuk menyatukan semua jalan-jalan awam di bawah pentadbiran satu pihak saja seperti JKR? Semasa 5 di Langkawi, ada jalan yang rosak namun tiada pihak yang mengaku jalan tersebut adalah di bawah selenggaraan mereka. Ini mengakibatkan jalan itu tidak dapat diurus dengan baik. Di United Kingdom, laporan daripada laman AE Faults Limited menyatakan jalan raya di negara tersebut berdepan dengan krisis penyelenggaraan akibat banyaknya lubang atau pothole. Kos pembaikan kenderaan di UK yang rosak akibat faktor jalan raya menurut laporan itu bernilai 4 bilion pound atau 24 bilion ringgit setiap tahun. Bagaimanakah dengan Malaysia? Berapakah jumlah tuntutan akibat kerosakan jalan yang dibuat oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Dan jika tiada data bersepadu oleh kerana pemilikan jalan raya oleh pelbagai pihak, maka perlu ada penyelarasan oleh KKR untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat. Selain itu, keberkesanan dan kecekapan pihak berwajib dalam menyenggara jalan turut menjadi pertikaian. Ini diakui sendiri oleh menterinya Yang Berhormat Kapit yang beberapa minggu lalu menyeru agensi-agensi di bawah KKR agar tidak hanya bertindak selepas sesuatu aduan menjadi tular.
berapa jumlah kontraktor yang sudah disenarai hitamkan dan oleh kementerian kerana tidak kompeten dalam melaksanakan projek-projek kerajaan. Kita juga dimaklumkan bahawa kerajaan mencipta satu aplikasi baru bernama My Jalan untuk pengguna jalan raya mengemukakan aduan. Sebenarnya sudah ada banyak saluran yang ada untuk membuat aduan, antara laman web JKR, JKR Care, sistem pengurusan aduan awam, selain email dan panggilan telefon. Adakah keperluan diwujudkan satu lagi cara baru untuk membuat aduan? Berapa ramai anggota yang ditugaskan untuk memantau aduan di semua platform? Berapakah aduan yang diterima di bawah platform aduan-aduan sebelum ini? Dan apa jadi pada aduan-aduan tersebut? Selain itu, timbul isu berkenaan dengan mutu turapan jalan oleh pihak kontraktor atau syarikat utility. Sebagai satu langkah yang proaktif, saya ingin mencadangkan agar kursus turapan jalan diajar di sekolah vocational teknik atau mana-mana institut TVET. Ini kerana tenaga buruh yang terlibat dalam bidang ini kebanyakannya warga asing yang sebenarnya tiada kemahiran atau ilmu. Ini diburukkan lagi dengan tiadanya pemantauan daripada pihak berwajib dan SOP pembinaan atau penyelenggaraan yang tidak diikuti. Dengan berkembangnya teknologi kenderaan, sewajarnya teknologi jalan juga berkembang dan diadaptasi di Malaysia. Sebagai contoh, laluan motosikal di negara ini dibuat ketika saiz dan kuasa motosikal tidak terlalu besar. Tetapi dengan banyaknya motosikal yang berkuasa besar, ada laluan-laluan motosikal yang tidak sesuai lagi dengan saiz motor yang besar. Begitu juga dengan teknologi kenderaan elektrik dan pemanduan autopilot. Bagaimanakah jalan raya di Malaysia bersedia untuk mengadaptasikan kemajuan teknologi yang pesat ini? Tuan Yang Di-Pertua, saya juga ingin membawa perhatian kepada kemalangan-kemalangan akibat kecuaian pemilik jalan dalam menyelenggarakan jalan raya. Seorang warga Pakistan di Selangor juga berjaya memperolehi pampasan RM50,000 pada tahun 2022. Tahun yang sama menyaksikan seorang mekanik daripada Kota Baru, Kelantan menang kes tuduhan saman bernilai RM652,000 terhadap kontraktor penyelenggaraan. Pada tahun 2021, seorang warga emas berbangsa Cina maut selepas terlanggar lubang di kawasan berhampiran Mid Valley. Sewajarnya kerajaan tanpa perlu ditunggu-tunggu atau tanpa masuk ke mahkamah perlu menyediakan jumlah pampasan kepada mangsa-mangsa yang cedera atau terkorban akibat kelalaian penyelenggaraan jalan. Jika kemalangan maut, bagaimanakah pampasan diberikan kepada keluarga mangsa? Sebaiknya pihak yang bertanggungjawab wajib menjejak waris mangsa dan menawarkan pampasan dengan jumlah yang adil tanpa perlu disuruh atau menunggu perintah mahkamah. Ingatlah titah tuanku, baginda tuanku, semasa menjadi Sultan Johor, rim tayar kereta baginda juga bengkok kerana masalah jalan raya. Saya yakin isu kualiti jalan ini amat dekat di hati baginda dan semestinya ini adalah masa terbaik untuk kita meningkatkan tahap mutu dan kualiti. Oleh kerana bidang kuasa saya portfolio KKR, maka sambung lagi untuk KKR, Tuan Yang Di-Pertua. Di bawah KKR bukan sahaja jalan raya yang ditugaskan, bahkan beberapa aspek lain seperti bangunan-bangunan persekutuan. Saya ingin bertanya kepada Menteri KKR, berapakah jumlah bangunan-bangunan daif dan apakah kategori bangunan ini sama ada sekolah, klinik, hospital, kuartus kerajaan atau lain-lain? Bagaimanakah bentuk kerjasama antara KKR dengan kementerian lain atau kerajaan negeri dalam membentuk prasarana kerajaan terus dipelihara untuk kemudahan urusan rakyat? Penyelenggaraan bangunan, Tuan Di-Pertua, adalah satu yang penting untuk dibahaskan. Meskipun ia membabitkan kementerian dan pemilik bangunan lain, saya fikir terdapat keperluan untuk menyelaras amalan-amalan terbaik atau best practices dalam soal ini. Misalnya beberapa kemudahan seperti lift, eskalator, tandas kerap rosak di tempat awam seperti stesen-stesen, hospital dan pelbagai tempat lagi. Sebagai contoh, petugas kesihatan di sebuah hospital di Melaka terpaksa mengangkat pesakit menggunakan tangga kerana kerosakan lift pada tahun Jun 2023. Dalam satu laporan, minta tambahan sedikit, Datuk Yang Di-Pertua,
Dalam satu laporan audit daripada Prasarana Malaysia Berhad, semua lift di 16 stesen monorail sekitar Lembah Kelang didapati tidak berfungsi. 46 daripada 706 eskalator juga didapati tidak berfungsi dan 664 lampu dilaporkan rosak. Laporan itu juga menyatakan 17 lokasi di bawah pengurusan syarikat itu mengalami kebocoran. Pada tahun 2022, seorang wanita OKU berkerusi roda terpaksa dibawa oleh polis bantuan ke stesen KTM Seremban kerana lift rosak. Dalam kes ini, Perbadanan Aset Kereta Api memaklumkan pihak kontraktor dan JKR akan meneliti dan membaiki lift-lift tersebut. Mengapa perlu kita menunggu sesuatu isu menjadi tular, barulah kita pihak berkaitan mengambil tanggungjawab. Begitu juga Yang Berhormat Gulung. mengambil iktibar daripada kes-kes begini untuk menyuburkan dan memurnikan budaya penyelenggaraan atau maintenance culture di Malaysia perlu bermula sekarang yang dipertua. Di bawah KKR juga ada lembaga arkitek, lembaga jurutera dan lembaga lebuh raya Malaysia. Saya ingin mengetahui apakah peranan arkitek dan lembaga jurutera dalam memperjuangkan nasib golongan profesional ini. Laporan akhbar pada tahun 2022 menyatakan hampir 35% jurutera di negara ini dikenal pasti menerima gaji permulaan di bawah RM2000. Apakah yang boleh dilakukan oleh lembaga jurutera dalam memastikan isu ini? Untuk yang dipertua, untuk saya Gulung, saya baru menerima sebentar tadi satu photostat Wikipedia yang bertajuk Jambatan Perlis Langkawi. Ia di cadangan ini, Malaysia ini yang akan menghubungi Kuala Perlis di Perlis negeri di tanah besar Semenanjung Malaysia ke Pulau Langkawi di Kedah. Ia akan dibina oleh Kumho Engineering Construction, sebuah syarikat Korea. Pembinaan akan bermula pada 6 November 2024 dan siap menjelang 2027. Saya nak tanya kepada Menteri Transport Minister dengan izin. Duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Selangau. Mohon maklum ya, kekangan masa 10 minit kerana waktu